Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nash Fikri bin Badaruddin, nombor metrik 276610. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Karafi bin Basyu, nombor metrik 276767. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish bin Linor, nombor metrik 276772. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza binti Syamsuddin bernombor metrik 27670. Saya Ahmad Rafi'i bin Muhammad, nombor metrik 276470. Kebebasan bersuara adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak ini membolehkan seseorang untuk menyatakan pendapat dan pandangan tanpa rasa takut dihukum atau dibatasi oleh kerajaan atau pihak lain. Namun, kebebasan bersuara juga boleh menimbulkan ancaman terhadap keharmonian negara jika tidak digunakan dengan bijak. Salah guna kebebasan bersuara cetus keganasan. Tidak ada kebebasan mutlak yang boleh dibenarkan tanpa kawalan undang-undang untuk menjaga ketenteraman dan keamanan negara, ujarnya dalam satu kenyataan. Ancaman terhadap keharmonian negara boleh berlaku apabila kebebasan bersuara disalahgunakan untuk menyebarkan pemikiran yang merosakkan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Contohnya, penggunaan kebebasan bersuara untuk menghasut kebencian, melakukan diskriminasi atau menyebarkan propaganda yang merugikan negara. Pemantauan terhadap kandungan media sosial tidak akan menyekat hak bersuara atau kebebasan media untuk melaporkan isu terkini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, beliau akan terus mempertahankan hak bersuara namun pada masa yang sama meneliti undang-undang berkaitan. Oleh itu, penting bagi setiap individu untuk menggunakan kebebasan bersuara dengan bijak dan bertanggungjawab. Ini boleh dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat dan pandangan secara konstruktif, tidak merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat dan negara. Tetapi kebebasan ini harus digunakan dengan penuh tanggungjawab dan bukan untuk mengapi-apikan keadaan yang boleh membawa kepada perpecahan dan keharmonian perhubungan antara kaum. Dalam konteks negara yang demokratik, kebebasan bersuara harus diimbangi dengan tanggungjawab sosial. Negara dan masyarakat harus memberikan ruang yang mencukupi bagi kebebasan bersuara. Tetapi juga perlu memantau dan membatasi penggunaan kebebasan bersuara yang merugikan kepentingan umum. Dengan itu, kebebasan bersuara merupakan hak yang sangat penting tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh itu, setiap individu harus menggunakan hak ini dengan bijak dan bertanggungjawab untuk menjaga keharmonian dan kebaikan bersama. Akta-akta berkaitan di Malaysia, terdapat beberapa undang-undang atau akta yang mengatur tentang kebebasan bersuara, antaranya adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 AKM. Akta ini mengatur tentang penggunaan dan penyampaian maklumat melalui media elektronik, termasuk kebebasan bersuara dalam bentuk internet. Namun AKM juga mengandungi ketetapan yang membatasi kebebasan bersuara dalam situasi tertentu seperti penghasutan dan maklumat palsu. Kerajaan sentiasa menyokong dan mempertahan kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara berdasarkan Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, harus diingatkan bahawa hak yang dimiliki bukan bersifat penuh dan mutlak dan ianya harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, beretika dan mengambil kira kepelbagaian budaya dan agama yang mencorakkan masyarakat Malaysia. Ingat, hak bersuara bukan hak memfitnah. Akta Hasutan 1948, akta ini membatasi kebebasan bersuara dalam situasi penghasutan atau pendedahan maklumat yang dapat memprovokasi ketidaktenteraman awam atau menimbulkan kebencian antara golongan masyarakat.
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1948 pula, akta ini mengatur tentang penggunaan mesin cetak dan penerbitan buku, majalah dan akhbar di Malaysia. Terdapat beberapa ketetapan yang menghadkan kebebasan bersuara dalam penerbitan kandungan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan perundangan negara. Akta Penyiaran 1988. Akta ini mengawal selia penyiaran di Malaysia dan memastikan penyampaian maklumat melalui media elektronik tidak merosakkan moral dan keselamatan masyarakat. Akta Official Secrets Act 1972. Akta ini menghadkan kebebasan bersuara dalam pengungkapan maklumat yang dikategorikan sebagai rahsia kerajaan atau melibatkan kepentingan keselamatan negara. Sebagaimana kita semua sedia maklum, semua dokumen serta maklumat rahsia resmi kerajaan adalah diberi perlindungan di bawah Akta Rahsia Resmi 1972. Dalam hal ini, tata cara pengurusan dan langkah-langkah kawalan keselamatan dokumen adalah termaktub pada peraturan yang ditetapkan di dalam arahan keselamatan dan surat-surat berkeliling berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Seseorang yang melanggar subsection 1 di bawah peruntukan section 211 Akta 588 yang melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Cadangan penambahbaikan kepada kebebasan bersuara di Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama, memperbaharui Akta Hasutan 1948 dengan menghapuskan ketetapan yang terlalu luas dalam mengawal kebebasan bersuara dan memastikan undang-undang ini tidak digunakan untuk mengekang hak asasi manusia. Selain itu, ingin saya maklumkan Dewan Yang Mulia ini, memang Kementerian Komunikasi dan Digital berhasrat untuk meneliti, mengkaji semula serta meminda Akta 588. Tetapi pindaan ini bukanlah bertujuan untuk menyangkat kebebasan bersuara ataupun kebebasan media, tetapi lebih bagi memantapkan lagi rangka kerja kawal selia atau dengan izin regulatory framework, terutama berkait isu keselamatan dan kebolehpercayaan rangkaian dengan izin network security and reliability. Terima kasih. Yang kedua, meninjau semula ketetapan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang membatasi kebebasan bersuara dan memastikan ketetapan tersebut tidak disalahgunakan untuk mengekang hak asasi manusia. Selain itu, perlu dipastikan bahawa penjagaan dan pengawasan media sosial tidak menjadi alasan untuk membatasi kebebasan bersuara. Cadangan yang ketiga adalah meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang hak asasi manusia dan kebebasan bersuara di kalangan masyarakat dan penegak undang-undang. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan penggunaan kebebasan bersuara oleh media dan individu dengan memberikan akses terbuka kepada media dan memastikan individu bertanggungjawab atas apa yang mereka sampaikan. Manakala bagi menangani berita ataupun pemberita yang tidak beretika dan jujur dalam menerbitkan laporan media, seperti meletakkan tajuk artikel yang bercanggah dengan kandungannya, kerajaan sentiasa memandang serius isu etika kewartawanan. Wartawan seharusnya berpegang teguh kepada prinsip dan etika kewartawanan dengan hanya melaporkan berita yang tepat dan sahih selaras peruntukan undang-undang. Sebarang siaran maklumat yang tidak benar perlulah dibetulkan segera dengan pemakluman kesilapan dengan izin errata yang diterbitkan. Cadangan yang kelima ialah merupakan mewujudkan undang-undang baru untuk melindungi whistleblower atau pemberi maklumat yang melaporkan aktiviti yang salah atau tidak sah oleh organisasi atau kerajaan. Berdasarkan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, tertakluk kepada apa-apa sekatan melalui undang-undang yang didapati perlu atau suai manfaat demi antara lain kepentingan keselamatan negara, hubungan baik dengan negara lain,
ketenteraman awam atau prinsip moral. Yang keenam, membuka lebih banyak saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka termasuk di media massa dan dalam kerangka proses demokrasi seperti pilihan raya. Yang ketujuh, mewujudkan mekanisme untuk menangani penggunaan kebebasan bersuara secara salah dan merugikan bagi memastikan kebebasan bersuara tidak disalahgunakan atau dijadikan alat untuk menyebarkan kebencian dan memprovokasi ketidaktenteraman awam. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.